Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آمين. ثم أما بعد. Berarti kat mana kita ni? Muka surat 27. 27. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Berkata musannif, yakni Al-Syekh Al-Doktor Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari hafizahullah ta'ala, dalam bab ada adab bersahabat, ada adab bersahabat. Pada adab yang kelima, qala, tolonglah-mu semampu, tolonglah semampumu, gitu salah tulis. Tolonglah semampumu yang mungkin. Tolonglah semampu yang mungkin, dari segi memberi pendapat atau harta atau perbuatan. Maka sebaik-baik sahabat adalah sesiapa yang mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan. Kita masih lagi dalam bab adab bersahabat. Kalau kita tengok adab bersahabat ni, dia letak depan juga. Sebab apa dia letakkan di depan? Salah satunya nak menunjukkan benda ni penting. Sebab apa penting? Sebab ghalib kehidupan kita ni bersahabat. Keluar kita sehari semalam ni mesti ada sabit dengan sahabat. Sikit ataupun banyak, sekejap ataupun lama, sabit dengan sahabat tau. Bahkan kadang-kadang dalam bab bersahabat ni kita lebih lama daripada bab berkeluarga, beranak pinak, bersaudara mara. Dalam seminggu kita banyak jumpa saudara mara ke sahabat-sahabat? Banyak sahabat tau. Jabat kita, pak kerja kita, tempat bergaul kita tu sahabat. Anak beranak kena molek duk jauh. Macam saya kot, bukan orang Dung. Anak beranak bukan ada sini, tak? Adalah sini seorang, sepupu ataupun sepupu tiri. Tak? Sebab mak dara ni nikah dengan pak dara, ada anak Ramadan. Itu. Jadi hak betul-betul belah mak, kalau belah mak kita hak betulnya Kelantan. Belah ayah hak betul Kuala Berang. Maknanya anak beranak tak ada. Jadi siapa hak ada sini? Sahabat-sahabat. Keluarga siapa? Keluarga kita betul lah, isteri anak-anak. Isteri anak-anak kita pun kena molek sekejap je kita jumpa sehari. Setengah-setengah orang tau. Bangun tidur pagi tu, pas sekolah kita balik kerja lewat dah. Ke malam kat tubik pula ni. Ni saudara-saudara semua ni, sahabat semua, saya sendiri pun tubik. Kalau balik lewat sikit kena molek, tidur belaka dah. Maknanya lama kita tu dalam kehidupan kita ni kena molek banyak dengan sahabat berbanding dengan anak beranak saudara mara kita. Jadi munasabah lah bab sahabat ni duduk depan.
Kerana biar banyak bergaul, biar banyak boleh pahala. Sebab tu belajar adab tu. Belajar adab ni supaya kita buat sesuatu benda tu jadi comel benda tu. Bukan sekadar buat biasa-biasa je. Nak buat biar boleh pahala. Kalau benda hak nampak adab, bila kita buat dengan ibadah, maka jadi pahala. Bersahabat ni adab kehidupan, tapi kita kena buat dengan cara yang betul, kena dengan sunnah Nabi, kena dengan adab-adabnya. Maka di sana dapat pahala ibadah pula. Sebab tu dia letak tajuk depan. Kerana tadilah besarnya peranan hidup bersahabat. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bersama dengan para sahabat. Bahkan para sahabat Nabi, mereka lah yang membantu mengembangkan agama, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara mara Nabi pada asal, tak semua sokong. Tak, ada semua sama kita lah. Apa-apa misi hidup kita, pertolongan perjalanan hidup kita, kerja buat kita ni kena molek bersama sahabat tu, banyak lebih tolong-menolong berbanding saudara mara kita. Kerana banyak faktor-faktor lah, faktor jauh dan sebagainya. Kerana sahabat itu, maka sahabat itu dimuliakan. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah tu memang dimuliakan, sebut dalam Al-Quran dengan perkataan Allah Ta'ala meridai mereka dan mereka meridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu besarnya peranan bersahabat. Maka kena tengok adab-adabnya. Yang kelima tu, tolonglah semampu yang mungkin. Semampu yang mungkin ni gimana? Sehabis boleh kita lah. Sehabis boleh. Kerana Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Allahumma salli ala Muhammad, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku suruh kamu dengannya, maknanya perkara-perkara suruhan Nabi, fa'tu minhu, maka kamu bawa datanglah ia, benda tu, benda baik-baik tu yang Nabi suruh tu, mastata'tum, semampumu. Nabi kata semampumu ni bukan dengan maksud sekadar boleh, semampu yang mungkin. Jadi contoh nak tengok semampu yang mungkin tu mana? Tengok pada Nabi dan sahabat-sahabat sendiri. Macam mana dalam perang-perang, contoh yang paling kita ingat ialah perang Khandaq, perang gali parit. Perang yang di mana strateginya gali parit. Parit itu bukan parit depan rumah kita tu. Parit maknanya ujung atap rumah kita tu panggil ke parit, lokang sikit tau. Sikit je lah. Hak tu tarik dengan cakur tak apa. Hak ni maknanya kalau kita senang contoh ni sungai kita ni. Tak. Tali air benda mari. Besar lah tu. Kerana benda perang Khandaq itu, Khandaq parit itu tujuan dia, tujuan tak mohwi Allahumma salli ala kuda lepas nak lopak. Dah meluah jemaah sekalian. Dan dalangnya mana? Dalamnya kalau kuda jatuh, kuda tak boleh nak naik. Dalang luah. Jadi nak khabar benda mastatak tu tadi tu, Nabi turun sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, dalam keadaan mereka lapar pun masih lagi menggali parit tersebut, untuk tujuan pertahanan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nyawa kaum muslimin. Allah kalau kita lapar sikit, nak buat esok pula cari makan. Sahabat tu lapar belepeng, ngadulah siapa aduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi mari, Nabi tunjuk akad baju Nabi, menunjukkan perut Nabi yang sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Nampak terikat batu-batu. Sahabat ikat dah batu, Nabi ikat batu banyak lagi pada sahabat. Ayat benda lapar Nabi lebih daripada sahabat. Tapi tetap turun buat kerja di medan jihad. Tu mastata'tum, semampu yang mungkin. Semampu yang mungkin ni semua sekalian, kalau letak dalam kehidupan kita banyak sesat. Sebab ada benda pak kerja kita dengan orang, atau kerja dalam kehidupan kita sendiri, banyak sesat. Cuma kita ni banyaknya ialah berhenti tu sebelum letih tu bertidur. Kalau letih kau berhenti lagi tak? Biasa je tak berhenti walaupun letih dah makan. Makan tak berhenti, letih makan ni. Makan ni dia akan makan selagi mana ada selera manusia. Rasa sedap ni makan ni.
Penuh dah. Api orang wari benda lain. Oh lama tak jumpa. Faham pula. Tak. Sebab tu bila tak ada selera, dok makan walaupun sedap. Bila masa kita demam. Tak. Hilang selera lah. Masa orang sakit hilang selera. Jadi orang mari makan sedap kali kita bagi kali pun. Dok makan kau pahit kat mulut. Tak. Menunjukkan benda makan ni bila berhenti, bila ada selera. Dah ada selera kenyang makan. Letih makan. Kalau kita buat benda tu dalam hal kehidupan itu, masya-Allah banyak ah. Tak, gilang gemilang umat Islam. Saya ingat satu cerita. Ada ingat dah tokoh jihad lah. Saya ingat namanya. Ketika mana disuruh oleh panglimanya supaya buat latihan. Latihan lari tu lah. Maknanya contohnya lari keliling padang. Orang lain letih berhenti. Letih sangat berhenti. Bak komandan khabar mastata'tu. Apa kali kena pusing? Mastata'tu, semampu yang mungkin kamu. No. Ada seorang ni, mujahidin ni dia pusing. Orang lain pelik nampak letih tak berhenti lagi. Bila dia berhenti tu kerana terberhenti. Dengan dia pesang kerana keletihan. Bila orang tanya apa musafah sa'ok gitu baru buat. Ni baru betul-betul mastata'tu ni kata. Semampumu. Mana letih dia mampu lagi. Mampu lagi letih pun. Bila dia mampu, bila Allah Ta'ala tumbangkan kerana pesang. Allah. Banyak kerja kita jadi comel kalau itu gitu. Semangat tu kena ambil lah. Jadi tolong orang ni pun semampu yang mungkin lah, selagi bolehnya. Sahabat kita ni, apatah lagi kalau time kita susah pun dia lah tolong kita. Jadi patutnya time dia susah, kita lah pula tolong. Dari segi mana tolong tu? Yang pertamanya memberi pendapat. Hak ni hak asas kali. Beri pendapat ni dengan beri nasihat lah. Tak, beri nasihat. Tengok gini kita beri nasihat. Apatah lagi kalau dia yang minta nasihat, maka berikan nasihat. Beri nasihat yang baik lah. Tak, nasihatnya nasihat tak baik. Nasihat menjadi pecah belah, jangan. Ada cerita keluarga dia gitu gini dia dengan isteri ni. Itu kan bersabarlah. Tak, balah dari mana pun dulu. Dulu selagi boleh. Kerana bercerai ni memang benda halal. Tapi benda halal Allah Ta'ala paling tak suka. Beri contoh-contoh. Sapalah kalau tak mampu dah, tu lain kira lah. Sihat ke arah kebaikan dulu. Jangan nyocok jadi batu api. Jangan. Waliyazubillahi min zalik. Kerana bab rumah tangga ni dah maksud sekalian, kajian menunjukkan persennya tinggi. Rumah tangga rosak kerana campur tangan pihak ketiga yang memburukkan keadaan. Batu ulama' dia pesang. Pesang ulama' ni kerana ulama' dulu pesang. Ulama' atas lagi pesang. Kerana apa? Kerana betulnya hal-hal yang berlaku masyarakat ni. Mereka ulama' tolong pesang. Pengalaman yang ada dalam masyarakat, ulama' ambil buat pesanan tauladan. Iaitu apa? Masalah dalam keluarga, selagi boleh jangan bercerita kepada orang lain. Selagi boleh. Kalau perlu untuk bercerita kepada orang yang baik nasihat-nasihatnya. Kalau kita duduk dengan seorang tu, kawan kita dia rapat pun, alhamdulillah pun banyak ke nasihat dia dok comel. Hal keluarga kita waliyazubillah takut jadi dok comel kok. Dah. Kerana ada kesan-kesan buruk selepas barangkali. Masa berlaku benda kita buat tu kita tak fikir kesan buruk selepas. Ala kulli hal, semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masalah. Beri pendapat. Dan adab memberi pendapat, memberi nasihat ni satu lagi ialah jangan menekan, jangan mengungkit. Menekan kan ni? Mu ikut nasihat aku ni, taubat pun. Tak boleh. Kerana apa yang kita nasihat baik tu kadang-kadang baik pada diri kita. Tak, masalah sama, penyelesaian dok sama setiap orang. Tu tak? Masalah sama. Penyelesaian dok semesti sama. Tak? Lain orang, lain masalah. Kadang-kadang sama masalah, lain cara selesai. Jadi kita sadar. Kalau aku buat gini, tapi mu tengok mulalah mana keadaanmu, mu tengok mula nilai mana, buat hak terbaik. Kadang-kadang pun jangan lupa sembahyang ajak. Ada nasihat-nasihat ada ni, mu istikharah lah, tengok hak mana hak lebih molek. Minta Allah Ta'ala tolong pilih untuk kita. Kan comel tu, kita gantung nasihat kita tu, jangan kita paksa. Dah. Masalah mungkin sama, penyelesaian berbeza. Bahkan kalau
lebih apa ni, lebih berat lagi ialah masalah tu memang beza daripada asal. Nasihat pun beza. Baik. Kita orang ajak kita pergi mana-mana. Allah aku minta maaf duk lagi. Anak bini nak tinggal ni kata. Uish, aku tinggal anak bini aku. Tak. Mu sesal pun tinggal anak bini aku. Aku tak rumah mak dara. Tak. Mu sedap mu ada mak dara, aku tak ada mak dara. Tak contoh, penyelesaian tu berbeza. Lain orang, lain masalah, lain penyelesaian. Baik. Itu pendapat. Yang pertama tadi, jangan memaksa orang menerima pendapat nasihat kita. Yang kedua, jangan mengukit. Dia rupa-rupanya dia ikut nasihat kita, ikut nasihat orang lain. Berat jadi macam mana hak kita sengkakan tu. Kita pun jumpa dia pegang bahu, aku ayat dah. Comel tak itu. Mudah dengar nasihat aku. Allah, kawan tu dah pusing dah. Ni kata itu pula. Dak comel itu. Patut kita pegang, tak apalah mak guna dah. Barang dalam takdir Allah Taala, kita pakat sabar. Kita buat sekian-sekian pula. Maknanya sepatutnya yang baik-baik. Jadi nasihat ni dua dah. Ingat nasihat dua. Jangan dipaksakan, jangan diungkitkan. Paksa tu hak sebelum, ungkit tu hak selepas nasihat. Berlaku mana-mana pun kita jangan ungkitkan nasihat kita. Ataupun kalau berlaku kebaikan daripada dia ikut nasihat kita tu, jangan kita ukit kerana bangga pula. Mu tengok apa yang nasihatmu, aku lah. Kalau dok kena nasihat aku, mana mu? Tak boleh. Waliyazubillah, jangan begitu. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hak mari baik daripada kita pun, daripada lidah kita tu pun dengan izin ilham daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Ataupun tolong dengan harta kita, dengan harta, ada kemampuan harta atau sahabat itu masalah pada harta, pada sudut hartanya ada kesusahan sekian. Maka jika kita mampu, lapangkanlah pada sudut harta tersebut. Tolong. Nabi SAW ni pada bab harta tahu, siapa Nabi berhutang orang lain kerana nak tolong usaha orang bab harta. Orang mari sekian-sekian minta bantuan Nabi tak ada benda masa tu. Ada benda Nabi tu pun kena beri korang juga. Bukan Nabi miskin pada asal dak. Kerana semua beri korang hingga tak ada benda. Maka Nabi khabar awak pergi sekian-sekian dekat orang sekian-sekian, khabar atas nama saya. Tu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan buat gitu boleh ni. Penuh buku 55 nama kita je. Tapi kalau mampu buat ada masalah. Memang kita ada, awak pergi memang saya dah nak ejah kedai, awak pergi khabar saya akan bayar. Kemah tu. Dia pun pergi pasar nak beli ikan tak. Pitih dah nak ambil, awak pergi pasar, awak yang ambil ikan, khabar nama saya. Kawan ni pula penerima nasihat ni dak apa comel juga contoh dak. Pergi pasar bahan ikan merah tu. Tuang nasihat ada aja ikan merah. Tak apalah, ujian tu. Tu bab harta lah. Atau kalau ada masalah dia dengan harta tu, kita beri nasihat berkenaan masalah harta tu. Contohnya masalah harta tu, masalah harta pusaka. Tak. Kita beri nasihat macam mana. Aku tak tahu bab saka-saka gini molek mu tanya pihak sekian-sekian. Sebab memang kerja dia dah. Atau kalau ada modal sikit, baik pergi tuju amanah ikhtiar lalu. Contoh, amanah ikhtiar ni dia ada bahagian yang tukang bagi saka ni kena upah lah sikit, tapi buat sampai habis. Contoh, kita bagi cadangan. Jangan cocok. Wish, apa nak orang lain? Ambil remung lah. Mu cara kebun tu kan. Contoh, tak boleh begitu. Tak boleh. Jangan cocok. Dalam hati ni bapa ni suruh ambil kebun, bab musim duyang kita pula boleh, kita juga boleh duyang. Nak tupas kaki. Waliyazubillah. Bab harta pusaka cuma sekalian, kena jaga sangat-sangat. Kerana banyak timbul dalam masyarakat masalah isu bab harta. Ada kawan saya seorang yang cerita dia, kata berat agak bahagian keluarga dia tu. Sampai tu berat mana bab ni tu. Sampai sanggup isytihar orang tu mati dah. Padahal kawan tu mula-mula ada jalan lagi. Kerana nak ke tu lah. Allah Rabbi, sampai gitu semua. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita.
Baiklah jemaah sekalian, kita tak ada tanah atas dunia ni untuk kita lapang dalam tanah kita hok sepit kubur lagi. Tanah subuh itu sepit dah. Berapa kaki kubur dalam? 6 kaki. Panjang ikut kita panjang tau. Panjang ikut tubuh kita ukur. Sepit dah tu, jangan disempitkan lagi kerana kita ambil tanah orang atas dunia ni. Oh, ini azbillah min zalim. Atau akan harta orang atau buat zalim kepada orang. Disempitkan pula rumah kita hak sepit dah tu kat gigi. Wal iyazibillahi min zalik. Maka banyaklah perbuat amal-amal untuk meluahkan tanah kubur kita, rumah kubur kita. Termasuk mengelakkan daripada memakan harta orang lain secara zalim, secara tidak benar. Atau perbuatan pendapat ada erti nak beri, harta tak ada, boleh tolong dari segi perbuatan. Contoh tolong buatan dia nak pindah rumah. Kita ada kekuatan tolong dia akak barang. Ada masa tolong dia akak barang. Ada kereta boleh muat barang. Tolong pergi tungging buat naik kereta kita. Mari tolong sama-sama begitu begini. Maka usaha untuk tolong sahabat kita tu pada perkara yang boleh kita tolong. Jangan lock itu saja. Tahu. Boleh tolong lorong kepada jalan hak lebih baik, pertolongan yang lebih baik, maka usahakan. Jadi kalau ada orang minta tolong, kita tak boleh langsung, maka kita khabar, gini lah, awak pergi cari orang sekian-sekian, insya-Allah dia boleh tolong. Khabarlah, saya khabar suruh cari ni. Begitu, sepatutnya begitu. Jika kita tidak dapat, kita lorongkan kepada tempat yang boleh membantu orang tersebut. Jangan lock gitu je lah. Maka sebaik-baik sahabat adalah sesiapa yang mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan. Tengok musannif sebut, syekh kita sebut. Padahal tadi sebut dengan pendapat, dengan harta, dengan kekuatan, tak? Dengan apa? Perbuatan. Tapi hujungnya khabar ni, hak sebaik-baiknya kan ni, hak nolong tu ke arah kebaikan dan ketakwaan. Tu musuh kali. Hak tu hak paling. Mana kebaikan dan ketakwaan? Gini lah. Tak? Ke arah sembahyang, ke arah majlis ilmu, ke arah kebajikan dunia dan akhirat. Itulah yang paling baik. Ini kita berkawan-kawan ni, tolong pergi pendapat, comel, bagus, molek. Tolong buat kereta, molek. Tolong perbuatan, molek. Yang paling baik, yang perlu dituntut, yang paling dituntut ialah ni, nolong ke arah kebaikan dan ketakwaan ni, molek. Mari esok kita pergi main subuh. Kita pergi duduk surah kita ni. Jangan lock saja surah kita ni. Contoh. Itu pendorongan dan juga pertolongan yang paling baik. Dia ni orang pakat suhu belah-belah lain tau. Apa ni? Subuh seperti Jumaat. Maka terpakat pesan-pesan, kurang-kurang kita guna motor tu tak apa dah. Guna hashtag tu untuk hidupkan. Subuh ni biar makin lama makin ramai. Makin ramai. Sahabat-sahabat kita di Palestin, kita ambil pengajar orang tau. Rutuh tara mana pun bayang jemaah boleh ada. Masjid tau. Masjid tak ada tengah tepi tau. Ada lapang sikit dalam masjid, boleh sembahyang mana-mana ada. Lagi muat lagi tu sembahyang. Ada video lain tunjuk air tak ada. Ambil tayamum. Tayamum cepat-cepat kan dia, kejar jemaah. Kejar nak berjemaah. Tak, kalau tayamum, kejar berjemaah. Situasi mereka kalau pun ada air tapi air tu cukup untuk survive makan minum saja, maka boleh tayamum. Boleh tayamum. Dan tayamum juga boleh ketika mana air perlu dibeli. Dan dibeli pula dengan harga yang mahal, lebih pada kemampuan orang. Maka boleh tayamum situ. Cuma tayamum ni kita kena, sebab belah sebut dah ni, kita kena betul sikit. Tayamum ni dia angkat hadas ke tak? Gini saya tanya soalan. Ketika mana ketiadaan air, apakah perbuatan yang boleh mengangkat hadas menggantikan wudu? Jawapan dia selah pada kita tayamum. Soalan tu salah. Kerana dia tak ada perbuatan yang boleh menggantikan wudu pada nama mengangkat hadas. Tayamum ni bukan mengangkat hadas, dia menggantikan wudu untuk mengharuskan kita solat. Tu saja. Bukti dia tak mengangkat hadas. Buktinya kita tayamum dah ada air bunyi. Maka batal habis sekalian tayamum
kena pergi ambil wudu. Tak mayang lagi ni. Tengok betul sah contoh tau. Ada air. Air ni dia nak kata sinilah, air banyak sini. Air sungai pun ada. Tepat tak ada. Itu menunjukkan tayamum itu bukan dikira mengangkat hadas. Angkat hadas dengan dia dengan air juga. Jadi tayamum tu benda dia qada dia ialah level dia untuk mengharuskan solat. Kerana solat tu wajib, kena buat juga kerana pun. Maka macam mana nak membolehkan solat? Kena dengan tayamum. Jadi itulah ambil pengajaran ni. Masyarakat di sana tu jaga mereka dengan sembahyang jemaah. Walaupun utuh masjid, walaupun tak ada air, maka mereka jaga solat berjemaah. Kita semangat nak berjihad begitu begini, maka subuhkanlah semangat itu. Cuma buktikanlah dengan amalan-amalan kita juga. Bukan cuma hendaklah. Kalau cuma ni macam merendahkan semangat orang nak berjihad, tak boleh. Semangat orang nak berjihad, orang sokong jihad, hak tu perlu disuburkan. Dalam masa yang sama hendaklah dibuktikan dengan kita ni memperkemaskan amal ibadat kita seperti mana orang yang berada di medan jihad tu. Sebab kalau Tentera Al-Qassam contoh tak, mari Malaysia tengok kita ni, dia kejut, Allah, awak nak jihad ke? Subuh ada orang surat, ada orang masjid, buat mana? Maknanya dia boleh, dia kejut lah. Tapi mereka tu tak begitu. Percakapan mereka orang baik-baik sungguh. Saya sebut kita tu kerana orang Palestin memang kenal Malaysia. Duduk mana-mana pun jumpa, kalau Malaysia mereka akan berterima kasih. Kerana kita ni bukan learning je, dari dulu tolong. Tolong. Dalam masa masyarakat awak tak tahu ke Palestin pun, tanah Melayu ni lama dah tolong bumi Palestin. Bukan sejarahnya dah. Zaman dulu-dulu Usmaniyah apa dulu pun siapa dah kat kita ni. Pertolongan nak atur kepada bumi-bumi jihad umat Islam yang lain tu. Tu celohan sikit lah tu. Baik. Yang keenam, sekiranya engkau memusuhi seorang sahabat. Musuhi tu berat kan, balah lah. Musuhi kataan tu nak terjemah tu. Terjemah tu dengan maksud musuh. Tapi ni bukan musuh lagi lah, balah. Kalau faham kita ni dalam bahasa Melayu kita dan sosial masyarakat kita ni, musuh ni juga berat benar lah. Balah ni. Sekiranya engkau balah, berasa hati, kecil hati, ada seleh dengan seorang sahabat, maka segerakanlah berdamai. Dia kata siapa tu? Kita siapa-siapa pun. Tak usah tunggu sahabat tu berdamai. Kita ni yang disebut oleh Tuan Syekh ni, kita sendiri yang disebutkan, yang dengar ni, segerakanlah berdamai. Mulakan berdamai. Mulakan berdamai. Kerana setiap perbalahan, kebencian dan permusuhan menang lek setan. Tak kira lah kaum muslimin. Tak. Setiap perbalahan, permusuhan, kebencian sesama muslimin menangnya lek setan. Tak. Melainkan permusuhan tu kerana Allah Ta'ala, tapi tetap tidak boleh melanggar batas-batasnya. Sebab selagi muslim, dia ada hak muslim. Kita benci ke maksiat dia tu, marah ke dia tu kerana maksiat dia tu. Hilang maksiat dia tu, marah ke dia? Tak boleh marah dah. Hilang. Kalau kita hilang dah maksiat, hilang dah kejahatan, benci juga. Tu benci kerana nafsu. Bukan benci kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kena tengok kayu ukur balah benci musuh tu kerana dia. Betul kayu ukur, betul lah maknanya kesan kemudian. Seorang sahabat, maka segerakanlah berdamai. Disebut jelas tu sebelum 3 hari. Allah Rabbi. Ni memang ada sebut ni. Bukan syekh kita reka ni, bukan musannaf reka bab 3 hari tu, memang ada sebut pasal bab 3 hari tu. Kerana lepas 3 hari kita ni telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kita tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum 3 hari, dan jadilah engkau orang yang memulakan perdamaian tersebut. Dah tunggu lah, abang ditunggu. Dah ada kawan lah, jangan mulakan, kita lah mulakan. Baik, 3 hari itu pun sebenarnya kena molek dengan psikologi manusia. Apatah lagi umat Melayu kita ni. Apa gini saya cerita, kita ni kadang-kadang kawan kita bukan balah ngak pun.
Ada silang sikit dalam faham sikit. Tapi salah nak suara. Jadi senyap kejap dengan hawang tu. Padahal di rumah mikir, kalau aku baloh dengan dia ni, nak minum air apa dengan aku ni? Aku ni malam-malam nak tubik minum air dengan siapa? Tak, nak pergi main badminton dengan siapa? Tak, naik motor dia lah aku ni. Tak, hak ni pun, pinjam pitih dia lah aku ni, tak ada pitih. Tak, susah. Tapi kalau dia kena ada benda seling sikit. Sehari tu, dia bergerak lagi. 2 hari, tak mula baik juga. Bila 3 hari dan ke atas, dia jadi kohor panyuh nak kawan. Sebab apa? Sebab orang kita ni ada malu Allah. Jadi segang tau. Padahal kalau tanya, dah mana lama aku nampak mu dok tegur ading, mu balah ading. Ya aku dok balah dah benarnya ading. Tapi seling sikit je itu. Lepas tu ni, nampak dok tu langsung. Wah, pakai senyap dua-dua. Pakai senyap dua-dua tu menunjukkan dia bukan balah dah. Tapi bersegang. Malu Allah, malu mata. Sebab tu Nabi sebut ni, sabit yang musannaf sebut ni, bab 3 hari tu. Jangan lepas 3 hari. Lepas 3 hari pun ia jadi benda lain. Ada putus sahabat, bukan putus pun dak tegur pi kerana malu Allah. Jadi selagi boleh silap balah je, langsung bermaaf-maafan, menyambung semula silaturahim. Usahakan. Siapa nak usaha? Kita usaha. Asal sungguh kawan kita seorang, kita usahakan. Kita rendahkan diri kita, minta maaf. Dok kira kita betul ke, kita salah ke, minta maaf. Persahabatan kita tu lebih mulia untuk dijaga, lebih bahagia untuk dijaga daripada sedikit ego diri kita. Kerana kita berasa benar kadang-kadang. Tak? Persahabatan tu lebih berharga untuk kita dahulukan, selamatkan. Gitulah. Tak? Bahkan orang yang mendengar ada 2 pihak balah. Dan kita tahu dah dia bukan nak balah sangat pun, salah sikit, tapi malu mata dah. Maka orang tengah ni dibenarkan untuk helah antara 2 orang ni. Mai, aku sembang ading. Dia kata malu mata benarnya bukan nak balah dengan kamu. Mai kita minum air 3 orang sekali. Dadah tu. Orang tu aku rasa gitu kau. Dia pun ikat ading pula. Ikat buat gitu kau. Tak. Malam tu dia sembang je biasa. Malam ni untuk buat macam segang-segang, kita sembang biasa je. Manchester kalah dengan Liverpool. Contoh. Tak. Sembang biasa, rasa buat segang. Tak. Rasa mu bakit mula hak balah apa semua. Sesar kira sesar. Tak. Dengan mak dia dah tahu. Dua-dua ni bukan kacang. Hak tu, seorang tu tukar kacang. Hak ni dok pergi jumpa pun dengan yang asal-asal. Hak ni dok pergi jumpa pun dengan mak asal-asal. Hak tengah ni. Maka orang tengah ni mendapat pujian daripada Allah dan para malaikat ni. Kerana dia menyambung 2 silaturahim. Betul kalau orang hak memang bermusuh-musuhan. Tak, berbalah-balahan. Hingga tumpah darah dan sebagainya, lagi perlu untuk orang tengah cari jalan untuk menyatukan balik. Di Mesir antara masalah hak timbul sampai sekarang ni lah saya rasa timbul. Masa saya pergi jalan-jalan Mesir tu pun gitu juga. Kabilah-kabilah ni dia ada lagi. Belah-belah tu utama belah-belah kampung. Kabilah dia besar. Keluarga dia besar. Kalau sebut keluarga Pak Mak pun, kampung ni Pak Mak keluarga Pak Mak pegang asal sembang orang lain. Contoh keluarga dia besar. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu tempat tu balah tu sampai berbunuh-bunuhan. Hingga kan jom turun nak damai tu mufti Mesir. Orang bukan barang kalau mufti Mesir kau. Kalau Terengganu kita nampak kecek mufti Terengganu ni satu gagasan besar dah, tapi Terengganu kita nampak negeri ni Mesir. Negara Mesir ni rakyat 90 juta. Tak, semakin meningkat kita ni berapa juta je pun. Tak berapa baru daripada dia tu maknanya. Mufti turun nak perdamaikan 2 keluarga ni. Kalau kita ni buat apa parok dengan apa mufti turun? Kerana balahnya tu sampai tahap tu darah mati orang. Tak. Jadi kena ada orang yang jadi sebagai pihak pendamai. Kerana semakin pecah umat, semakin suka setan, semakin gembira orang-orang kafir yang berhati jahat. Baik. Jadi gitulah. Kena berdamai sebelum 3 hari. Lepas pada tu jadi kohor payah. Dah jadi kohor payah. Macam mana nak mudah untuk berdamai? Mengurangkan marah, menghilangkan marah kita terlebih dahulu. Macam mana nak menghilangkan marah? Ada panduan dah daripada Nabi SAW. Bila kita marah itu daripada air, marah itu daripada api, cepat-cepatlah cari air. Tak kira lah. Air untuk benda, air untuk minum dulu. Air untuk wuduk, gagah sikit berwuduk.
kurang-kurang minum air masuk dalam diri kita, tenang sikit. Tak. Ada kekuatan berwuduk. Yang lagi baik, lebih baik ialah minum, berwuduk dan solat sekali. Siapa boleh solat tu kuat sungguh dia untuk menghilangkan kemarahan dia tu. Paling ringan ialah dengan berbaring. Ini memang ada disebut bila marah baring. Sebab baring ni dia menenangkan, macam kita tidur. Ada orang marah tengah tidur. Tak, ngejar tu. Tak marah dah. Tak. Dia tengah tidur. Mari orang balah dia tu, kabar dia. Ya aku mari. Dia pun marah tengah tidur. Tak. Jadi benda tu ngejar. Tidur ni menenangkan, baring tu menenangkan. Jadi yang pertamanya biar baring. Ada kekuatan, dia ambil sembahyang 2 rakaat. Baring tu sendiri pun menyelesaikan banyak dah, mengurangkan banyak juga amarah kita. Saya pernah tengok ketika kawan-kawan ramai-ramai belajar, tak tahu ke mana naik ses orang tu, padahal dia tu jenis biasa je. Kawan-kawan lain pun kejut belaka. Bila dia tanya satu soalan, kawan hak keliling ni jawab main sikit, biasa dah kawan-kawan. Tak tahulah guana musang itu. Tak. Dia tengah buat kerja dengan laptop dia. Dia akak laptop yang rembah. Kat buku rembah buku dia tahan. Tak. Rembah laptop gem. Ngelak laptop. Memang rosak laptop. Sehingga saya rosak laptop. Tak. Waktu dia belajar, dia duduk je. Dia cuma jenis orang tak marah mana. Bila marah dia pun dia duduk belajar. Belajar. Jawab molek siang-siang. Kenyak kawan-kawan. Tak suka. Dia bangun debar dah kawan. Dia baring. Dia baring. Semena-mena baring tiba-tiba. Lepas tu bangun dia ambil sembahyang. Ataupun bangun ambil sembahyang lepas tu baring, seingat saya gitu. Lepas pada dia buat yang kedua ni, dia ambil wuduk lepas tu baring. Lepas baring lama tu tau, maka kali istighfar selawat tu. Dia bangun, ni saya nak royak depan mata saya sendiri. Bukti yang Nabi royak tu jadi. Dia bangun molek-molek ada dia duduk sila sembang dengan kawan tu. Dia beradak dengan kawan hak dimarah hak dia tu, main dengan dia tu. Allah tangan, aku minta maaf aku pun tak tahu apa gitu jadi. Dia minta maaf. Padahal kira-kira hak salah kawan main dia tu. Dia minta maaf. Ni bukti jadinya penawar hak Nabi sebut. Kita baring dan ambil wudu. Comel lagi dengan solat sekali lah. Itu yang pertama bila marah. Kalau duk jadi baik situ, jangan lebih daripada 3 hari. Dan juga macam mana nak senang untuk baik, tengok bawah tu disebutkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Ni daripada hadis yang panjang dipotong. Yang terbaik antara mereka berdua, antara orang balah yang mendahului dengan salam atau dengan masuk perdamaian. Maka cara nak berdamai salah satunya dengan memulakan salam. Tahu? Muka masang ni belah-belah jeling lalu dua orang ni. Tapi seorang tu kata, Assalamualaikum. Assalamualaikum bekai. Assalamualaikum. Dah jawab dosa. Kawan nu Allah sebut dah jawab dosa. Waalaikumsalam. Belah-belah. Tapi dalam hati rasa mana? Nak kawan mula tu kalau orang balas tunggu tak bisa salam. Dah pakai senyak je. Kerana Nabi pun sendiri sebut, bila Nabi sebut sahih jadi. Kalau tak jadi tu salah di pihak kita. Nabi sebut afshus salami bainakum. Hendaklah kamu sebarkan salam antara kamu. Nabi sebut ni afshus salam ni, sebarkan salam ni selepas Nabi tanya sahabat, hendakkah kalian tahu macam mana cara untuk kalian ni sentiasa berkasih sayang? Sentiasa berbaik-baik. Maka sahabat kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi kata afshus salami bainakum, dengan sentiasa beri salam antara kamu. Dah tu kalau dak balah, kalau balah lebih lagi lah cara mulanya dengan beri salam tu. Dak cakap lagi, jeling lagi. Lepas tu beri salam pula. Dalam hati orang ni akan faham lah beri salam tu kerana nak damai. Tak berbalah dah. Dan salam tu sendiri masuk benda selamat dan sejahtera. Kita dah doa kau orang selamat dan sejahtera kerana nak balah lagi. Dah orang tu pun faham lah. Kalau orang belajar, orang mengajinya faham lah tu, insya-Allah. Maka begitulah. Kalau ada seleh, beri salam. Dia tak jawab, beri lagi salam. Akhirnya kalau dah kita usahakan orang tak berbaik, maka salah seorang dikira telah melampau dalam perbalahan tersebut. Doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperelokkan semula.
Baik. Yang terbaik antara mereka berdua adalah yang mendahului dengan salam. Yang ketujuh, bab salam ni jemaah sekalian, memang sangat mengeratkan hubungan sesama Muslim, terutama dalam bab keluarga. Jadi kalau mana-mana ada anak kecil, ajar anak kecil sebelum masuk tidur, bagi salam tangan dengan kita. Tangan cium gitu gini, bagi salam. Tidur dulu dah, Assalamualaikum. Gitu. Tidur malam, Assalamualaikum. Kita nak tutup pintu, contohnya kita pergi kat dia nak tidur, kita keluar bilik, beri salam. Perkara ini sangat mujarab untuk merapatkan hubungan kekeluargaan. Dah tak ada anak kecil dah ustaz, nak besar-besar belaka. Maka caranya ialah setiap kali masuk rumah kita, tanamkan rumah kita dengan salam. Walaupun ada dalam rumah kita tu, kita dengan bini kita je. Ada pun tak ada dah bini, kita seorang. Tanam rumah tu dengan salam, maka setiap orang yang balik pada rumah tu, insya-Allah hati ni dengan balik dengan kebahagiaan. Siapa balik, anak cucu balik tu dengan kebahagiaan. Percayalah, hak Nabi sebut ni barat jadi. Hak Nabi sebut ni barat jadi. Nabi suruh masuk rumah bagi salam kan. Kalau ada orang Assalamualaikum, kalau tak ada orang Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam ke atasku dan sekalian hak ada dalam rumah ni daripada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Terus apa dia pula? Hak kita dah dapat mata itulah. Jangan tunggu jawab pula. Pakai dak balik apa ni? Tunggu jawab. Dia ada dalam rumah kita kan. Ui salam. Tak ganggulah insya-Allah. Jadi gitulah, ada anak kecil. Sama ada dengan suami isteri pun gitu. Tinggal rumah kita nak pergi kerja, salam dengan isteri tunggu pintu. Akhirkan tu dengan salam. Jangan bye sayang, I love you, habis itu. Tak kena, tu bukan cara agama, bukan cara Nabi. I love you, bye tu boleh, tambah tak ada masalah. Jangan tinggal salam, waktu penting. Kita beri salam, tinggal hak lain, tak apa. Kita buat hak lain, tinggal salam, jangan. Tu terbalik. Kita orang Islam, mula dah pisah tu sebaiknya dengan salam. Kadang rumah kita tinggal rumah kita beri salam tu dia tak jawab lagi, bukan dia dengar. Kita pulak 2-3 kali supaya betul jelas jawab. Kerana kita tinggal dia tu dengan salam dan sejahtera, barulah lega hati kita. Tergantung siapa? Gantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun balas waalaikumsalam supaya salam sejahtera atas kita sepanjang perjalanan kita. Baru comel. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang ketujuh, jauhkanlah diri daripada persahabatan atas sesuatu kepentingan. Kena jauh ni. Dia bersahabat tu kerana ada kepentingan, sedar-sedar timbul. Kena jaga-jaga ni. Kita jangan buat dan jaga-jaga dengan orang yang buat gini. Tapi jangan tolak lalu. Diorang nemu tiba-tiba mereka kawan aku. Jangan. Barangkali dia tu tengok kita ni dalam keadaan baik, dia nak jakit baik. Kita nak berhati-hati, tak ada masalah. Tapi jangan cepat menolak. Dan hal lebih penting, jangan kita buat. Saing orang tu kerana ada kepentingan, kerana ada sesuatu pada diri dia. Tak kira sesuatu tu pada harta ke, pada pangkat ke, pada nama, pada kelebihan keluarganya ke, tak kira. Jangan. Biar mukhlis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kalau kawan kerana ilmu nak lengok, kerana ilmu nak apa? Kerana ilmu tu Allah Taala hak suruh. Maka kerana Allah Taala juga jadinya. Dah. Kawan kerana nak dapat ilmu dia, nak pandang ngaji macam dia, kerana bila duduk kawan sama dia boleh tanya-tanya hukum tajwid, boleh suruh dia dengar kita baca betul kedah Al-Fatihah, betul sedok kuliah, betul kulhu, betul ayat kursi dan sebagainya. Tu kawan buat juruh. Tu tak apalah. Kepentingan yang baik tu tak apa. Kerana kita boleh dibenarkan berdengki juga pada dua perkara saja. Pada bab orang yang ada ilmu dikurniai oleh Allah Taala, yang dia guna ilmu pada jalan baik, kita biasa berdengki dengan dia. Tapi biasa deki orang gini ni jadi kita kerapat dengan dia. Bukan deki jadi kebenci tak. Kedua, deki pada orang harta banyak kerana dia guna harta itu pada kebaikan. Dengan maksud benda Allah, dia panggil ribtah. Ribtah ni maksud benda untung kalau ada harta gitu dan boleh guna pada jalan kebaikan. Bukan untung kalau boleh harta saja. Untung kalau boleh harta macam dia yang guna pada jalan kebaikan. Deki kebaikan panggil ribtah, cemburu. Cemburu pada jalan kebaikan.
Baik. Atas sesuatu kepentingan. Kerana benda kata musannaf, kerana jenis bersahabat begitu yang jenis ada kepentingan ni tiada asah. Tiada asah ni begini. Tapak dak kuat. Tak ada asah. Rumah tak ada tapak, kok jadi dah. Bila tak ada asah macam mana jadi? Dak berkekalang. Bila dak berkekalang, hilang kepentingan, hilang sahabat. Betul tak? Banyak ni tau. Dia bersahabat kan ada kepentingan, maka asah dak kuat. Jadi bila hilang kepentingan tu, dak kawan lah. Ada lah kawan. Tak mana lah, tergelang. Betapa banyak yang boleh bersahabat ketika mana senang, betapa ramai orang yang akhirnya bersendirian ketika mana susah. Dia sahabat yang baik ketika mana susah, dan ketika mana senang, dan ketika mana susah. Dan tiada berkat padanya, tak ada berkat kau. Contoh berkekalang, tak berkekalang. Walaupun asah tak kuat berkekalang, tapi berkat ada. Bila berkat tak ada, berkat ni benda ziyadatul khair. Berkat tu ialah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kekal kawan tapi kebaikan tu tak bertambah. Gitu saja, ataupun kau buruk waliyazubillah min zalik. Tak. Kebaikan tak ada. Apa maksud kebaikan? Nak tengok mana kebaikan? Kebaikan ni tidak kena tengok pada kayu ukur agama. Semakin kembali kepada agama semakin baik. Tak. Sebab Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, maka Allah Ta'ala beri faham kepada agama. Tadi sebaik kamu ialah orang yang boleh pandai Al-Quran, reti Al-Quran, tahu Al-Quran, mengajar Al-Quran. Maknanya ukuran kebaikan tu mana? Sabit dengan agama, kembali kepada agama, kembali kepada akhirat, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat tu berkat di mana? Semakin bersahabat, semakin rapat, semakin comel ke arah kebaikan, semakin comel ke arah akhirat. Itulah sahabat yang mendapat persahabatan, yang dapat keberkatan. Kalau tak jadi begitu, kena cek semula. Mungkinlah kita ni kerana kedua-dua lara, ataupun kawan kerana ada kepentingan tertentu sahaja. Waliyazubillahi min zalik. Maka carilah sahabat yang mendekatkan kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sahabat dah, usahakan untuk kita sama-sama mendekat pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti situ dulu pada adab yang ke-7. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.